Assalamualaikum semua. Lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey, boleh dah mula lah. Bos Azli ada. Nak bagi ucapan alu-aluan ke? Tak payahlah, jalan je lah. Ada minum tak? Minum kat rumah sendiri lah, baca-baca. Dia boleh claim lah. Okey, Assalamualaikum selamat pagi. So, okey, ada yang dah pernah masuk ke kursus ni sebelum ni? Sebab dah ada beberapa kali dah buat benda ni. Belum anggap semua belum lah. Kalau dah masuk pun tak apa, kita revision je. Okay, so kita akan buat video editing guna VSTC ni. Okay, so hopefully semua dah download. Okay, dia free je download dia. VSTC ni cuma kita kena tahu kita punya version lah, version Windows kita, version 64 atau 32. Tapi kebanyakan laptop sekarang semua 64. Kecuali yang lama-lama betul dulu baru 32. Kebanyakan sekarang semua dalam 64. Dan size dia pun tak besar, dalam 84 100 MB macam tu je. Okay, so sangat kecil lah file dia berbanding video-video editor lain. Okay, ini macam mana nak tengok kita punya version operating system Kalau dah tahu tak apa. So kalau tak tahu kita guna ni, lepas baru kita download version yang kita nak pakai. Okay, ini yang saya rasa kenapa guna VSTC lah. Satu, dia free. Tak ada time trial. Selalunya software yang video editor ni kena bayar. Kalau yang free pun dia bagi 30 hari percuma. Ataupun nanti dia letak watermarks. Pada bawah tu tulis made by Vivo Video ke apa benda ke. So walaupun benda ni tak adalah efek, tapi tak seronok lah ada benda itu kat bawah kan. Nampak tak profesional. Macam kalau kita hantar pergi pertandingan mana-mana, nak bawah tu ada this is a macam free trial version ke apa benda. Macam kita tak ada nampak macam kita betul-betul yakin dengan produk yang kita nak jual tu lah. Sampai video editor pun terpaksa pakai yang free. Dari satu dia tak ada ads. Okay. Dan walaupun free, okay, kebanyakan features yang perlu semua boleh pakai. Dia tak ada lock. Lock ada, tapi untuk very advanced features yang saya pun tak tahu sebenarnya nak pakai macam mana. Features yang dia bagi free ni pun tak habis pakai. So kita buat video pun simple-simple. So kebanyakan function yang kita perlukan ada. Okay. Dia support 4K punya resolution kita ada HD, Full HD dan 4K. Walau bagaimanapun, walaupun dia support 4K dan dia support tu percuma, dia bergantung pada kita punya laptop jugalah, komputer kita. Kalau komputer yang memang macam biasa-biasa ni memang tak larat lah. Memang saya punya laptop pun tak larat nak buat 4K. So saya basically lock saya punya video pada Full HD je lah, 1080. Nanti kita akan tengok lah macam setting ni. Okay. Low PC requirement. Okay. So laptop lama pun boleh pakai untuk VSTC ni. So tak ada masalah sangat. Mungkin masa export tu je lah agak lama, tapi masa export tu kita boleh tinggalkan. Mana biar dia export, buat kerja lain, nanti dah siap, dia berhenti. Okay. Dan export ni juga proses yang sangat mudah. Okay, kita boleh target kita punya export file tu nak guna dekat mana. Sama ada nak guna dekat telefon, nak guna dekat, kata kita buat video untuk WhatsApp. So dia tak perlu besar, kita boleh setting dia punya compression dia, kita boleh setting size dia dan macam-macam. Bila kita adjust benda ni, size dia akan berubah lah. So daripada size tu kita boleh tahulah kita nak hantar ke mana. Kalau nak hantar WhatsApp tu, file dia tak boleh besar, so kena kecil. So kita boleh guna function export ni. Okay. So, ni kursus kita hari ni. So, first harapnya semua dah download VSTC ni. Dah download dan install.
Okey, tak apa. Kalau baru nak download tak apa. Kita buat relax je. Okey. So, okey dah. Buka sini. Okey, so bila kita start, dia akan greet us, dia akan welcome kita dengan screen ni lah. So dia iklan jugalah bagi tahu kalau Pro Solution ni yang bayar lah. Okay, even yang Pro Solution ni pun sebenarnya license dia kalau nak yang murah boleh cari kat Shopee. Kita boleh beli. Mana dia yang license yang sharing ramai-ramai tu. Boleh je, tapi sebab benda ni dia macam pakai yang free pun dah cukup. So saya rasa tak perlulah kita pakai yang license tu. Okay, dan kita boleh upgrade lah kalau kita nak. Okay, tapi kalau yang Pro ni dia support benda-benda lain macam masking. So kita boleh buat special effect lah kalau kita nak pakai special effects. Okay, kita ada juga chroma key. Chroma key ni untuk buang background belakang tu. Ni yang macam dekat global ada yang green screen tu. Kalau kita nak buat boleh pakai green screen. Okay, dan saya rasa antara yang option yang menarik kalau kita pakai Pro ni ialah hardware acceleration ni. Kalau kita ada komputer yang power, basically kita nak guna hardware acceleration. Kalau tak ada hardware acceleration ni, bila kita export tu dia lambat dan dia slow. Okay, sebab dia hanya guna software. Tapi kalau video kita kecil-kecil, so tak perlu pun tak apa. Okay, tapi kalau nak buat 4K video punya memang kena ada hardware acceleration. Okay, so okay, anyway kita tunggu kawan-kawan kita install dulu sementara ni. So rasanya okay, kalau semua dah okay, kalau siapa yang belum boleh ni tulis dalam chat siapa yang masih download ke apa. Okay, dah install. Okay, good. Okay, so okay, first kita tutup je lah benda ni. Okay, so dia okay, dia ada version baru. Okay, dia version dia cepat keluar. So tapi saya rasa perubahan antara satu-satu version tu tak besar sangat. So tak payah download. Okay, so ini first page. Okay, so kalau tengok dekat sini memang ada banyak-banyak macam-macam features kita boleh pakai. So kita boleh buat video capture, screen capture. Screen capture ni kalau nak buat yang video macam video kuliah apa benda boleh pakai screen capture VSDC ni. Ada function screen capture, video capture, import content, create slideshow, kita boleh buat slideshow juga. Okay, just for today, okay, dia juga support 360 video. Ini saya pun baru try, tak pandai lagi macam mana nak edit video 360 ni. Okay, so dia support walaupun dia free. Ya. Screen capture tu ada limit ke masanya? Setakat saya pakai tak ada limit. Tak tahulah kalau yang baru-baru punya revision ni dia ada limit. Okay, tapi saya pun tak pakai screen capture VSDC ni. Saya pakai satu lagi software nama Debut. Nanti boleh tunjuk sebab Debut ni dia ada dia tak ada limit. Setakat saya pakai tak ada limit. Tapi saya download yang version yang tu lah. So tak ada limit. Tapi dia lagi mudah guna. Yang VSDC ni saya tak pernah try. Tapi saya guna VSDC ni untuk combinekan antara yang saya dah tangkap dekat Debut tu dengan apa yang saya buat recording tu, saya combinekan dalam VSDC. So video saya akan ada gambar saya, gambar peserta dan gambar apa yang kita present. Dan nota pun boleh kita letak sebelah-sebelah nanti dalam satu video. Okay. So okay. So kita tengok. Okay, so kita start new project So new project kita akan pergi pada blank project. Blank project dekat sini. Okay. Dekat sini dia akan tanya kita beberapa benda lah. Okay, project title. Kita cakap kursus lah. Kita pakai nama kursus. Sebenarnya nama apa-apa pun boleh. Okay, author ni kita boleh letak nama kita. Okay, sebab apa? Bila file tu nanti dia export, bila kita buat video tu dia akan tulis lah author tu nama kita. Best lah sikit kan. Nampak nama kita. So boleh letak lah kalau letak copyright ke apa benda ke. Okay. Yang lain-lain ni kita jangan kacau dulu. Okay. Sebenarnya kita kalau kita ubah dekat sini, kemudian kita boleh ubah balik. Tapi kalau kita terlupa nanti susah.
Okay. So kat sini sebenarnya kita dah boleh set siap-siap kita punya video tu untuk digunakan device apa. Okay. Nanti bila kita export kita tak payah setting dah benda ni. Tapi kita biar free configuration. So benda-benda ni kita akan buat masa kita export nanti. Okay. So resolution by default saya ambil HD lah. Okay. HD. Sebab saya try yang full HD ni agak slow lah komputer saya nak buat. Okay. So saya pakai HD. HD saja. Okay. Tuan-tuan boleh cubalah kalau nak pakai resolution yang lebih tinggi. Okay. So lain tu saya tak kacau lah. Okay. Cumanya background ni, background sini, ini untuk video kita, belakang video kita nak color apa. Okay, kalau kita suka background putih, kita pakai putih. Jadi video kita belakang tu akan jadi putih demi background. Okay, sebab video kita tak semestinya full screen. Kita boleh buat video kita kecil, besar ataupun letak beberapa video dalam satu page yang sama. Okay. So kita try background hitam dulu. Okay. Dan kita klik finish. Okay. Semua dah dapat ni Ya. Frame rate dia set berapa? Yang untuk frame rate dia? 30. Standard lah. Okay. 30. Okay. Kalau nak cerita frame rate ni panjang cerita dia. Tapi kita set 30 lah untuk compatibility dengan banyak device. Okay. So okay, kita dah sampai dekat page ni. Okay. Dalam page ni ada beberapa Windows lah yang penting atas ni untuk kita edit semua benda-benda. Okay. Kita ada Project Explorer. Okay, Project Explorer ni dulu saya tak reti pakai. Jadi saya buat satu video tu panjang, katakan 30 minit punya video, dia satu line dekat sini. Okay, dekat bawah ni. Bawah ni dia punya timeline. So timeline ni 30 minit. Jadi payah nak edit. Okay, payah nak edit. Sebab bila kita gerakkan satu benda, benda-benda lain akan terganggu. Jadi sekarang ni saya mula pakai Project Explorer ni. So kita akan buat scene. Mana ada babak-babak dia lah. Macam scene 1 intro, scene 2 scene 2 ialah methodology, scene 3 macam result, scene 4 ialah demo macam tu. Jadi bila kita buat scene ni, kita buat banyak-banyak. So kalau kita nak ubah swipe video tu untuk macam kita, macam saya lah, saya buat pergi pertandingan. Maksudnya introduction tu saya letak untuk nama pertandingan lah. So bila hantar kepada pertandingan lain, saya cuma tukar yang scene 1, scene kosong tu je untuk introduction tu. Jadi cepat boleh buat video yang baru. Kalau kan video saya panjang sangat, saya buang satu scene. Kalau video saya pendek sangat, tambah lagi scene. Kalau video tu dah buang-buang pun masih panjang, kita boleh macam fast forwardkan scene tu. Maksudnya scene tu akan 200 kali speed. Macam kalau untuk demo tu kita boleh buat 200 punya kali speed. So cepat sikit dia buat. So kita boleh pendekkan video, panjangkan video kalau kita buat scene yang banyak. Kalau buat satu scene pun boleh, tapi nanti dalam kita punya timeline ni akan jadi panjang. Bila panjang kita susah nak pergi pada exact point yang kita nak pergi. Jadi kita akan guna pelbagai scene lah. Kita akan pecahkan video-video yang kita nak buat kepada beberapa scene. Okay. So ini untuk editing. So kalau tengok memanglah tengok apa benda, banyak betul benda dia kan. Tapi kebanyakan benda kita mungkin boleh pakai untuk memudahkan hidup kita, dan ada benda yang kita sebenarnya boleh buat tanpa guna tools-tools ni. Cuma mungkin jalan dia panjang sikit. Okay. Bawah ni kita punya timeline. Okay. Bawah ni kita punya timeline. So dia akan bagi kita punya time. So akan ada layers. Okay. Layers yang atas akan duduk atas. Maknanya kalau kita tindihkan beberapa layer atas tu akan nampak, layer bawah tu akan duduk belakang. Jadi macam PowerPoint jugalah, kita bagi tahu dia mana kat atas, mana kat belakang. Okay. Dekat properties Windows ni ada beberapa benda yang kita boleh adjust lah. Okay. Misalnya tadi kita background color kan. So dekat sini kita boleh tukar balik. Kata kita nak hitam, kita nak putih, so kita boleh tukar dekat sini. Misalnya kita nak hijau katakan, so dia jadi hijau. Okay. So property Windows dia bergantung pada apa benda kita select masa tu. Sebab masa ni dia kosong, so dia automatic akan select background ni. So semua setting ni berkaitan dengan background. Okay. Boleh Boleh. Senang je ni. Dia senang je. Okay. Sekarang ni kita cuba import satu video. Okay. Dia ada 3 benda ni je kita pakai sebenarnya.
add object, effect dengan video effect dengan audio effect. Kita add object, lepas tu kita ubah dia punya effect, dah settle. Okay. Let's say kita add satu video. Okay, kalau ada tak video yang boleh add? Ada tak video? Add lah apa-apa video So pergi Berapa panjang tu skrip? pendek-pendek lah. Kalau panjang dalam 1 minit, 2 minit okey lah. Nanti kalau panjang-panjang ni boleh je panjang, tapi kita payah nanti kita nak potong-potong banyak kerja. Okey. Apa-apa je lah video yang ada. Tak kisahlah panjang pun boleh lah. Simat, kalau kita nak kalau kita nak edit, contohnya video tu panjang, contohnya 2 minit kan, tapi kita nak jadikan dia seminit. Boleh cut. Dalam software ni boleh cut Boleh, nak tunjuk kan ni. First kali kita buat cut, sebab itu yang paling penting sebenarnya. Nak cut benda-benda. Kadang-kadang kita ambil video tu, tiba-tiba ada orang lalu lah, apa benda lah, nak buang yang tu kan. So kita boleh cut. Okay, so pergi dekat video. Okay, dia akan Encik, nak tanya projek tu kat mana? Projek dekat mana? Add project tu tak nampak pun. Okay, dia yang ni add object. Ni Nak cari kat mana? Atas ni. Atas tak ada tak, saya punya tak ada je. Tak ada. Ayo. Ada project. Kejap. Tukar project explorer. Dekat bawah tu sikit ada. Dia kan sebenarnya mungkin dia tertekan sini. Nampak view. Bila you tukar view, bawah ni akan tukar view punya menu. Bila kita pergi editor, baru dia keluar add object. Atas ni. Okey, boleh nampak. Ni kadang-kadang memang saya pun kadang-kadang pening juga masa awal-awal dulu. Sebab kalau kita pergi scenes, dia akan pergi pada untuk setting benda ni. Kalau kita pergi edit, standard lah, copy cut semua ni. So kebanyakan masa kita akan ada dekat editor. Sebab kita nak add object. Okay, so kita add video. Tapi macam saya pun dia tak function dia tak keluar apa warna hijau tu. Hijau ni? Dekat editor, saya pergi dekat editor, lepas tu dekat add object tu warna kelabu. Maksudnya dia tak boleh tekan apa-apa. Okay, mungkin okay, so kalau macam tu, cuba create new project. Create new project. Mungkin sebab tadi project tak jadi dengan betul kot. Okay. Okay. Katakan dia kena buat macam ni Okay, dah dapat? Dah. Okay. So kita add video. Kita add video. Okay. Ni video. Dah dapat dah. Okay. Okay. Bila tiap kali kita nak add something, dia akan tanya benda ni. Kalau kita nak add video lagi ke, nak add gambar ke, add effect ke, add bunyi ke, dia akan tanya benda ni. Kita nak positionkan dekat mana? Okay. Kita nak positionkan dekat mana. Tapi sebab ni objek pertama yang kita letak, so benda ni tak penting sangat. Tapi kalau kita letak benda yang kedua ataupun ketiga, kita kena take note lah benda ni. Salah pun tak apa, kita boleh position manually. Tapi kalau kita dah buat dekat sini, kita tak perlulah positionkan dia lepas tu. Okay. So misalnya yang ni tak ada apa sebab ni yang objek yang pertama. So kita just klik OK. So dia akan bawah ni akan keluar dia punya preview lah. Okay, dia akan keluar preview. Okay, so sekarang ni kita boleh klik pada yang merah ni untuk play. Just nak tengok video kita. Okay, so kita nak tahu kat mana kita nak delete ke apa, kita boleh tengok dekat sini. Okay. Kita juga boleh gerakkan dia, gerakkan cursor ni ke depan, ke point-point yang kita nak. Okay, macam tu. Cik Mat, dekat screen tu, tu kita boleh edit nama kan? Sebab yang purple je copy. Boleh. Kita boleh letak apa nama kita nak. Saya nak tanya yang Project Explorer tu macam mana cik buat yang ada kursus lepas tu bawah tu scene 0 sebab saya punya dia terus ada scene 0 je.
Kursus tak ada? Tak ada. Okey, kalau tak ada, kita boleh klik dekat sini. Klik dekat bahagian yang tak ada nama tu kan. Dia kosong kan, tak ada nama. Boleh klik kat situ dan tengok dekat sebelah kanan tu. Dia akan ada title. Macam saya punya sebab nama kursus. So dia akan ikut dekat sini kursus. So kita boleh tukarlah nama. Saya tukar projek saya. So dekat sini akan ikut. I see. Okay. So dia sedang kita apa-apa pun ubah dia kat sebelah kanan. Kita klik macam ni scene kosong kan. Scene kosong sebab kat sini scene kosong. So kalau saya letak sini katakan nama dia intro. So dekat sini pun akan jadi intro. Jadi kita macam dia ni kan software ni kalau kita bersistem dia akan banyak mudahkan kita. Misalnya kita letak nama yang elok. Memanglah benda tu macam renyah untuk awal-awal ni video pendek-pendek. Tapi bila kita dah biasa, bila kita nak buat benda tu untuk kali kedua, benda tu dah ada. Kita just delete dan ubah sesuai je mana yang perlu. Okay, boleh ya? Okay, so ini video dia. Okay, kita dah siap. Kita dah import video. So apa benda kita boleh buat dengan video ni? Okay, satu kita boleh ubah dia punya penampilan lah video tu. Kalau gelap sangat ke apa, kita boleh pakai yang atas-atas ni. Okay, first sekali kena select video. Macam ni video ni tak select. Kita klik sekali macam ni. Maknanya kita dah select video ni. So lepas kita dah select ni, kita boleh pergi pada atas ni macam auto level. Maknanya dia akan levelkan kita punya ni lah, effect. So kalau kita nak buat let's say macam filter-filter yang Dr. Azli suka pakai tu, kita boleh letaklah kat sini, banyak ada macam-macam filter boleh pakai. Tapi selalunya apa yang saya pakai ialah auto contrast je. Tapi kalau gambar kita memang dah okey, so tak perlu pakai benda-benda ni. Tapi ada kalanya kita kena buat sikit-sikit perubahan lah. Okay, antaranya ialah kita boleh naikkan dia punya brightness. Itu yang selalulah kita ambil video gelap, kita nak naikkan brightness. Okay, so kalau kita nak naikkan brightness, kita pergi dekat video effect. Okay, so dalam video effect ni ada quick style. Quick style ni style-style yang macam filter yang biasa yang selalu guna dekat telefon tu. Dan ada juga adjustment. Adjustment ni kita boleh letak apa kita nak tukar. Sangat banyak. Kalau kita editkan gambar kita hitam putih pun boleh, apa pun boleh. Tapi yang selalunya yang saya biasa pakai ialah ni, 3 benda ni. Brightness, contrast dengan gamma. Okay, so kita nak add filter ni, kita nak add adjustment ni ke atas video kita. So kita pergi pada adjustment, klik pada sini. Okay, sekarang ditanya kita nak letak dekat mana. So kita kena jawab whole parent duration. Maknanya sebab benda yang kita nak adjust ialah sepanjang video tadi. So whole parent, maknanya sepanjang-panjang video tu kita nak adjust. So kita just klik OK. Okay, dapat Dapat. Okay, apa yang kita dapat sekarang ni? Okay. Cik Syufri. Ya. Yang ni punya dah jadi 2 lapis ni, di PCG 1 dengan auto contrast. So auto contrast tadi tu boleh delete Boleh. Dekat timeline. Boleh. Dia sebenarnya sekarang ni kita boleh bayangkan kita punya timeline ni kita ada satu scene nama intro. Dalam intro kita ada video. Okay, tengok dalam video kita ni ada filter ni. Filter ni ialah untuk brightness, contrast dengan gamma tadi. Okay, so bila kita go up ke intro, kita akan nampak video. Tapi bila kita masuk dalam video, kita akan nampak apa filter yang kita apply dekat video. Okay, konsep dia sama. Apa barang kita taruh pun, bila kita taruh effect tu akan masuk bawah objek tadi. Okay, jadi kalau kita nak delete filter ni, kita kena masuk dalam video tu dulu, pergi bawah dia baru kita boleh delete. So select ni kita boleh delete lah, tekan delete dia akan delete. Yang delete hilang. So saya tekan delete tadi, so dia hilang. Kalau tak mau, kalau dah tersilap buat, tekan je Ctrl Z. Ctrl Z tu undo macam kita buat Word. So boleh pakai Ctrl Z. Kalau tersilap tekan Ctrl Z je.
Okay. So, bila kita play balik, pergi balik pada video ni tadi, kita play, kita nampak video ni sama je macam tadi kan. Sebabnya, walaupun kita add filter ni, adjustment ni, kita tak ubah apa-apa. Okay. Kita belum setting apa-apa lagi. Kita just letak benda ni, filter ni, kita beritahu software tu kita nak ubah brightness, contrast dengan gambar. Tapi kita tak beritahu dia lagi berapa banyak kita nak ubah. Okay. So kita klik pada sini. So dia akan highlightkan benda ni. Bila dia highlight benda ni, automatic properties tepi ni akan tukar. So dia akan jadi type BCG. Brightness, contrast, gamma. So ni dia punya time dia semua. Dan yang kita nak yang bawah ni, brightness level ni. So dekat sini lah kita naikkan brightness level. So ketika kita nak berapa? So tengok video kita. Video kita akan jadi bertambah cerah. Okay. Okay, terlalu cerah. Okay. So kita boleh turunkan dia. Okay, ni gelap pula. Okay, tambah sikit. Okay, macam tu. Okay, let's say, okay lah, saya suka yang macam ni lah. So, kontras tu saya ubah sikit lah, kasih ni. Okay. Contoh macam tu. Jadi, bila saya play video saya, okay, dia akan menjadi bertambah cerah. Okay, boleh Boleh. Okay. Jadi, kalau kita perasan, kita punya filter ni daripada mula video sampai akhir video. Kita juga sebenarnya boleh pendekkan dia ke certain point lah kita nak. Okay. Contohnya macam ni. Okay, kita tengok apa efek dia. Saya pendekkan ke sini Saya pendekkan ke sini. So, kita pergi dekat point sini. So, kita play. Tengok. Okay, tiba-tiba dia gelap. Sebab filter tu hanya apply sampai time ni sahaja. Jadi kat sini banyak guna Misalnya kita buat video macam ni, outdoor, tiba-tiba masuk indoor, kita punya brightness level berubah. Jadi kita boleh set dekat outdoor, kita buat brightness level dia kita rendahkan. Masuk indoor, kita tinggikan brightness level dia. Jadi gambar kita punya video tu macam nampak smooth je. Tak ada perubahan signifikan, perubahan pencahayaan dia. Okay. Okay, boleh Okay, Ctrl Z balik. Okay, so ni asal sudah cerah. Okay. Ya, ada soalan. Macam mana tiba-tiba badai nak tukar kontras tu? Boleh repeat tak? Yang boleh. Masuk dari outdoor ke indoor, boleh repeat tak tu tak? Okay, kita repeat. Okay. So, kita ambil video macam ni dan kita nak add, kita nak ubah dia punya brightness, contrast dengan gamma. So, kita pergi dekat video effect. Video effect atas ni dan kita pergi pada adjustment. Okay, adjustment. So, kita akan pergi select brightness, contrast dan gamma. Okay. Bila kita klik, dia akan tanya semua benda-benda ni. So, kita ambil whole parent duration. Whole parent duration meaning sepanjang-panjang video tu dia akan lock dia punya position. Okay. Then kita klik OK. So, dia akan keluar macam ni. Okay. So, lepas keluar macam ni, kita boleh adjust dia punya brightness lah. Brightness tu, cara dia ialah kita klik dulu benda ni. Klik dulu adjustment ni. Bila kita select elemen ni, sebelah kanan ni akan keluar dia punya setting dia. So, dekat setting ni yang kita ubah dia. Brightness level dia macam saya letak 41. Okay, mungkin boleh turunkan kepada 20 macam tu. Contrast level dia pun boleh naikkan kalau nak. Okay, gamma level, saya tak tahu gamma level ni apa. Tapi, saya ubah jugalah kalau nak. Kalau gambar tu nampak macam tak best, saya ubah. Okay. So, macam ni. Then, that's all. Okay. So, meaning to say that sepanjang-panjang video tu dia akan menggunakan setting yang sama. Okay, 27 brightness dan contrast level tu 9. Okay, kalau kita nak separuh video saja boleh, kita just
drag ini ke tengah sehingga sehingga ke 26 saat. Jadi video kita sampai dekat 26 saat dia akan guna filter ni, lepas tu dia akan balik pada asal. Nampak? Dia tukar dia punya ni. Ulang balik. Okey. Okey, ni cerah sampai dekat sini, pop dia gelap. Sebab adjustment tu tak cover yang bahagian belakang ni. Tapi kalau kita nak di cover semua, kita just drag semua ni ke hujung. So dia akan cover keseluruhan video kita. Okey. So kalau video kita ada yang bahagian gelap yang kita nak cerahkan, ada bahagian cerah yang kita nak gelapkan, kita boleh buat beberapa adjustment lah. Maknanya lepas yang mana kita buat ini adjustment pertama. Okey, dan kita add yang kedua. Okey, adjustment yang kedua. Letak lagi satu. Okey, so ni ada adjustment yang kedua. So adjustment pertama mungkin sebab cerah, mungkin sebab gelap, mungkin sebab cerah, saya nak gelapkan dia. Okey, sampai dekat sini mungkin gelap, saya nak cerahkan dia. So bila saya play saya punya video, so gelap. Sampai dekat sini, dia cerah. Sebab dia dah masuk setting yang ni pula. So kita boleh buat beberapa efek yang menarik lah sebenarnya kalau kita main dengan adjustment ni. Okay, boleh? Okay, boleh. Thank you. Boleh Walau bagaimanapun, saya lagi suka lah, personal punya lah, saya lagi suka kalau video tu ada kalau video tu ada beberapa macam kita kata beberapa scene lah. Okey, ada beberapa scene yang saya nak gelapkan atau cerahkan, saya lagi suka cut benda tu. Cut. Jadi setiap satu babak tu akan ada satu setting je. Jadi memudahkan kita supaya tak perlu menghafal kat mana kita ubah setting dia. Okey, misalnya contohnya video yang saya tunjuk ni. Okey, saya akan cut dia bila dah masuk dekat kawasan gelap ni. Okey, saya nak cut dia. Okey, so jalan. Okey, bila masuk sini saya nak cut. Okey, cut dekat sini. Okey, cut. So saya pause. So ini point yang saya nak cut. Okey, saya nak jadikan dia dua video. Okey. So bila yang ni di tempat yang kita nak cut dan video ni selected. Video ni kena pastikan selected dulu. Kalau tidak kita tak boleh cut. Kita dah select dia, maknanya dia dah aktif. So ini point kita nak cut. Okey. Kita boleh pergi dekat sini, atas ni. Split into parts. Okay, split into parts. Bila kita klik split into parts, okay, dia akan pecah jadi dua video. Okay, dia akan pecah jadi dua video. Macam mana nak tahu dia pecah jadi dua video? Kita boleh tarik ni ke bawah. So maksud dia sekarang ni dia pecah kepada dua video lah. So kita ada dua video. Daripada satu video panjang saja kita ada dua video. Okay. So kalau kita play. Okay, sampai sini. So bila kita export ni sebenarnya dia tak ada delay pun. Dia akan terus melompat masuk ke dalam ni lah. Seolah-olah dia macam bersambung juga. Okay. Tapi sebab kita preview, nampak dia berhenti kejap. Okay. So sekarang kita ada dua video. Okay. Boleh? Boleh. Okay. So, okay. Antara isu, bukan isu lah. Antara sebab kenapa macam saya buat ni kan. Okay, bila saya ni play. Okay, bila sampai dekat perubahan ni dia macam stuck kejap. Okay, sebabnya ialah kalau kita tengok video ni punya properties. Okay, kita boleh tengok video kita punya properties. Kita klik video tu. Kita boleh tengok tepi ni. So sebab dia dalam
HD punya ni dan komputer saya tak larat agaknya. So dia agak slow. Okay. So kita boleh tengoklah ni kita punya width dan ini kita punya height. Okay, sekarang kita dah ada 2 video. Okay, kita boleh buat efek yang macam ni. Maksud dia, okay, kita jarakkan sikit. Maknanya, okay. So dia play. So dia akan gelap kejap. Kita akan buka video yang kedua. So macam intermission lah. Kita boleh buat macam intermission. Okay. Dan kita juga boleh sebenarnya buat apa buat 2 okay. Dan kita juga boleh sebenarnya buat macam ni. Okay. Overlap dengan dia. Okay. Fungsi overlap selalunya ialah kalau kita nak macam video yang ni tak ada masalah sebab dia ialah video yang sama. Kalau kita sambungkan pun, kita sambungkan macam ni pun, dia akan jadi seamless sebab dia sebenarnya asal satu video. Tapi kalau kita ada 2-3 video yang kita nak sambung, kita nak macam joinkan together, okay, dia akan nampak melompat. Sebab video yang pertama mungkin cerita lain, video yang kedua mungkin cerita lain, jadi dia melompat. Jadi kita biasa apa saya buat ialah sama ada saya letak satu gambar, maknanya macam kita letak methodology macam tu. Lepas tu baru masuk video yang kedua. Ataupun saya just okay, overlapkan sikit. Okay, overlapkan sikit. Dan kita tengok apa efek dia. Okay, masih melompat. Sebabnya kita tak letak macam untuk dia fade in atau fade out. Maknanya dia akan pelan-pelan, dia akan hilang. Yang ni pelan-pelan dia akan keluar. Okay. So sekarang kita akan tengok efek yang kedua. Efek yang kedua. Okay. Untuk potong ni okay untuk cut. Okay, boleh. Cut So boleh. Kalau bahagian yang tak perlu tu cut keluar je lah. Keluarkan dia. Okay. So kita boleh juga. Okay. Kalau video macam ni kan. Okay, ni starting Start dia akan keluar perpum, tiba keluar gambar. Tak syok. Kita nak dia keluar pelan-pelan. Okay, so kita klik pada ni. So dia akan select video yang ni. So kita pergi pada video effect. Okay. Kita ambil ni. Transparency. Okay. Banyak efek yang kita boleh pakai untuk mulakan video atau habiskan video. Ataupun ketika tengah-tengah video. Tapi 2 benda yang sangat basic yang paling kerap digunakan, paling kerap saya gunakan lah ialah fade in dengan fade out. Okay. Kalau ada masa boleh cuba yang lain. Tapi yang 2 ni memang paling mudah lah. Fade in dengan fade out. Okay. So fade in maksud dia pelan-pelan akan muncul. Okay. Dia akan tanya kita nak letak kat mana. So kita nak mula daripada scene begin. Maknanya daripada video kita mula, kita nak letak dia kat situ. So, klik OK. So, dia akan keluar ni. Okay. Fade in. So, fade in ni duduk dekat mana? Dia duduk dalam yang ni. Video ni. Kalau kita double klik video ni, dia akan keluar fade in. Okay. Ini video kita. Mula daripada sini sampai habis kat sini. So, fade in dekat bahagian awal ni. Okay. Dan fade in ni kita boleh panjangkan dia ataupun pendekkan dia. Jadi dia bagi kita masa berapa lama untuk video tu mula muncul. Okay. So okay, saya biar pendek macam ni dulu. Kita tengok video kita apa jadi. Okay. Play. So nampak dia muncul pelan-pelan. Barulah nampak profesional sikit kan. Pelan-pelan dia keluar. Okay. Tapi kalau kita kata alamak cepat sangat. Okay. Video nak pertandingan nak video 10 minit. Video ada 2 minit je lebih. So boleh panjang sikit lah. Tak macam ni. Okay. So kita boleh tengok apa efek dia. Dia akan lagi slow baru dia muncul. Macam nak buat kemunculan dramatik macam tu. Boleh lah buat panjang sikit. Baru dia muncul. Okay. So itu fade in. Okay. Kita juga boleh letak
fade out, satu lagi kawan dia. Fade in perlahan-perlahan muncul, fade out perlahan-perlahan hilang. So kita pergi video effect, pergi transparency, klik fade out. Kalau fade out dia automatik akan pergi scene end sebab dia dekat belakang. So dia akan keluar scene end. Okay, so ini fade in yang tadi, ini fade out belakang. Okay, so kita boleh tengok apa efek dia. Okay, play. Okay, so tak berapa nampak lah sebab apa sebab dia slow, komputer ni slow sikit. Okay, so the idea is suppose, okay, bila video yang atas ni hilang, okay, dia fade out, okay, video bawah tu akan muncul. Jadi dia bagi kita macam effect transition lah macam tu. Okay, mungkin kawan-kawan punya lagi lawa kot, mungkin lagi apa, lagi smooth dia punya transition. Okay, okay, boleh. So itu fade in dengan fade out. So fade in dengan fade out ni yang paling malas lah nak buat. Saya kalau paling malas saya buat fade in fade out je. Lain tu kadang-kadang jadi cantik, kadang-kadang jadi lagi tak lawa. Okay, itu fade in dengan fade out. Okay, so saya tukar ni pun masih tak clear, tak apalah. Okay, okay, boleh Okay, kita tengok yang benda yang seterusnya. Kenapa komputer ni slow sangat hari ni? Kena tutup SketchUp. Okay, now okay, so kita dah tengok macam mana kita nak cut video, macam mana kita nak overlapkan video. Okay, dan kita juga video ni, kita juga boleh guna beberapa option lain lah. Okay, misalnya speed. Ni kata video tadi, video kita panjang sangat, kita nak lajukan dia. Okay, kita boleh tukar demi speed. Okay, klik video, tengok dekat kanan ni, pergi kat bawah, ada ni, speed. Okay, speed ni kita boleh naikkan dia atau turunkan dia. Okay, let's say saya naikkan jadi boleh nampak dekat timeline kita, video kita ni menguncuk. Sebabnya dia dah jadi laju. Jadi yang ni kena tarik ke depan sikit lah. Sebab dia laju. So kalau kita play, okay, video kita lagi laju lah. Ni kalau buat macam projek robot kita slow sangat, bolehlah pakai laju ni, nampak lawa sikit lah robot kita laju sikit. Jadi video kita pun jadi pendek. Okay. Dan sama juga, kita juga boleh panjangkan dia. Okay, panjangkan dia pula. Kita boleh slowkan dia. Kalau video kita sekejap sangat pula habis, kita boleh slowkan dia. Okay, kita boleh buat speed dia 50% katakan ataupun 60%. Tapi jangan terlalu perlahan sangat, nanti dia nampak tak smooth. Okay. Okay, itu speed. Lagi apa lagi Tuan. Yep. Kalau kita laju kan ni, dia punya kalau kata video tu ada sound pun dia akan jadi laju lah juga kan. Ya, tapi sound kita boleh keluarkan sebenarnya. Misalnya kan, okay. Contoh yang ni tak ada sound. Tapi kalau kita klik ni, split to video and audio.
dia akan keluarkan sound tu tau kat atas ni. So sound ni kita boleh tarik keluar ataupun buat benda lain lah. Ataupun kita just delete je. Tapi kalau ketika kita misalnya kan, yang ni kita cepatkan ketika kita cepatkan 200%, yang ni pun akan ikut cepat 200%. Jadi kita keluarkan sound tu dulu. Lepas tu baru kita lajukan dia. Jadi sound kita masih normal lah. Kalau ada macam buat temu bual ke apa ke kan. Dan macam kadang-kadang mana kalau nak sound dia tu? Ya. Macam mana nak keluarkan? Okey, keluarkan sound tu macam ni. Okey, ulang balik. Okey. Okay. Kalau video kita ada sound, kita just klik video tu. Klik video tu. Dekat sebelah kanan ni akan keluar split video and audio. Bila kita tekan split, dia akan keluarkan audio. So atas ni audio. Yang merah ni. Ni audio. Bawah ni video dia. So kita boleh delete lah audio kita kalau kita tak nak. Ataupun audio kita mungkin jugalah audio kita slow. Audio kita slow. Kita nak kuatkan pun boleh. Kita klik dekat audio ni. Ni ada volume. Kita boleh naikkan volume dia. Dan kita buat macam temu bual kan. Dah sunat-sunat buat temu bual. Balik-balik tengok alamak. Sound tak dengar. Perlahan sangat. So kita boleh kuatkan dia atau perlahankan dia. Guna dekat audio volume ni. Okay. Dan audio ni pun dia sama macam video juga. Kita boleh split dia. Mungkin orang tu banyak sangat sembang panjang. Ada benda yang tak perlu. Kita boleh cut bahagian tu. Teknik dia sama macam ni. Pakai atas juga. Split into parts. Lepas split kita delete lah part yang kita tak nak tu. Konsep dia sama. Okay. Okay. So kita. Okay. Dan yang last saya rasa yang menarik ialah ni. Playing backwards. Yes. Okay. So bila kita playing backwards. Okay, bila saya play. Dia akan jadi terbalik. Dia akan bergerak ke belakang. Itu function playing backwards. Okay, macam kalau kita nak buat efek, kita memasang satu benda kan. Kita nak buat, macam mana kita nak buat buka pula benda tu. Satu hal pula kena buat video 2 kali kan. Cara nak buka dia ialah just terbalikkan video tu. Kita play backward, so dia akan backward. Okay. So itu je kot. Itu je yang basic dia lah untuk video kita manipulation ni. So ada soalan tak? Sebab daripada soalan tu sebenarnya saya boleh ni daripada apa yang tertinggal ke apa. Kalau nak zoom in, zoom out. Okay, zoom in, zoom out. Oi, ini kejap lagi. Kita baru basic baru ni. Ni baru masuk kaki sikit. Nanti kita akan tunjuk zoom in, zoom out. Okay, saya rasa kenapa video saya ni sangkutnya teruk sangat. Sebabnya video yang diambil guna kamera yang 4K. Jadi dia tu yang jadi slow betul tu. Saya pilih video yang kurang resolution sikit lah. Bila dicari video ni memang. Okay, lagi satu. Semua orang tahu kan macam mana nak download daripada YouTube kan. Yang cara yang guna SS tu. Type SS, enter, dia tu download. Tak tahu. Boleh ajar. Okay. Sekejap. Saya add ni dulu. Okay, stop presenting.
Okay, so ini YouTube dapat YouTube ni. Okay, so cara nak download paling mudah. Okay, just add dekat depan ni. Depan YouTube ni, just type SS. Type SS, lepas tu enter. So dia akan keluar benda ni, just tekan download. Dia tak payah software. So itu je. Okay, biasa kita pakai software semua ni kan. So tak payah, pakai SS ni je. Okay, so daripada sini kita boleh download. Okay, so ini cara paling mudah lah nak download. Okay, so kita balik pada mana PSDC ni pula. Okay, so contoh video macam ni. Dia jalan macam tu. Okay, so kalau kita buat dia secara terbalik, playing backwards, yes. So dia akan mula daripada belakang lah. Okay, sebab ni video yang high resolution, so dia agak sangkut jugalah. Okay, tapi itu idea dia lah kalau untuk playing backwards ni. Okay, sudah. Okay, sebenarnya satu lagi cara kita boleh buat ialah okay, add object. Kita juga boleh buat video in video video dalam video. Kita boleh buat video dalam video, video dalam gambar, gambar dengan gambar. Kita boleh combinekan beberapa benda dalam satu page ni juga. Contohnya kalau kita ada mana? Okay, kita ambil video satu. Kita cuba cut dia. Cut dekat sini. Okay. Okay, kita sebenarnya boleh resize dia. Okay, kita boleh buat video macam ni lah. Okay, dengan hanya ambil 2 video dan tepekkan sekali. Lepas tu kita buat resizing sikit. So kita boleh buat 2 video dalam satu video. Ni kalau nak buat promotion video lawa lah ni sebab kita boleh tunjukkan 2-3 benda sekali kan. Okay. Okay, boleh Boleh try out lah benda ni. So ini sangat berguna kalau nak buat video lecture lah. So sebelah tu letak kita punya gambar, sebelah tu letak video yang kita nak ajar. Bawah tu kalau nak letak nota pun boleh. Okay, sekarang kita tengok macam mana kita akan letak teks pula. Okay, boleh kita tengok teks. Okay, kita boleh add object. Okay, selain daripada video, mainly kita akan buat video lah sebab kita memang nak adjust video kan. So, kita juga boleh letak image. Kita boleh letak image, gambar. Okay, kalau kita letak gambar.
Okay, macam ni. Ni kalau untuk starting kita punya program lah. So kita tak tepi start macam tu. Okay, so gambar ni akan dipaparkan selama 9 saat. Sebab tulis sini 9 saat. Kita boleh pendekkan gambar ni, kata kita nak dia hanya selama 5 saat. 3 saat katakan, tak 3 saat. Okay, 3 saat. Dia akan keluar gambar ni selama 3 saat. Kalau kita play, okay, 3 saat. Okay, tapi tak berlaku apa-apa lah sebab lepas tu tak ada apa. Okay, sekarang kita akan buat scene yang kedua. Scene yang kedua ialah video. Okay, kita yang ni intro. So, kita tambah satu lagi scene. So, klik dekat sini. Okay, klik dekat sini. Okay, klik kanan. Okay, kita add new scene. Okay, so kita ada intro yang tadi. Kita ada scene 1. Scene 1 ni saya letak nama video lah. So kat sini kita akan ada video kita. Okay, so video. So dalam video ni saya akan letak saya punya video tadi. Okay, add object. Video. Okay, jadi bila saya compile nanti dia akan sambung-sambungkan. So sekarang ni nampak dia macam tak bersambung. So intro is intro, habis. Lepas tu video is video, habis. So bila kita compile ni semua nanti, kita export, dia akan gabungkan semua ni. So kita boleh buat intro, video. Jadi bila kita hantar pergi pertandingan lain, kita tukar intronya lah, gambar ni tukar logo pertandingan yang baru tu. So yang lain-lain tu banyakkannya sama je. Cuma kita mungkin tambah dekat demo tu. Mungkin ada benda baru kita tambah dekat demo. Okay. So ini tambah gambar. Okay. So gambar juga kita boleh gabung dengan video sebenarnya. Okay. Ctrl C. Let's say. Kita boleh je gambar. Nak buat watermark ke apa kan. So ada kat bawah ni. Okay. Lepas tu kita juga boleh letak UTHM Kampus Paguh misalnya. Okay, so kita pergi add object. Add object. Okay, add text. Add text. So dia akan tanya from cursor position, hold parent duration. Okay, saya nak text saya dipaparkan sepanjang-panjang video ni. So saya letak okay. So klik, dia akan keluar kotak ni. So dalam kotak ni yang kita boleh type. Okay. So macam tu. Okay, kat sini huruf. So kita boleh select all macam biasa. Dekat bahagian atas ni bila kita select text, automatic yang bahagian atas ni akan tukar text punya setting lah. So kita boleh ubah size dia. Okay, size huruf kita boleh ubah. Okay, saya 28. Besar sangat. Okay, macam ni. Okay. Okay, cumanya bila kita letak huruf ni agak leceh sebab kita punya video berubah-ubah dia punya gambar dia. Kalau macam ni kebetulan dia belakang ni gambar jalan. So gelap kan. So nampaklah tulisan ni. Kalau tidak dia tulisan ni hilang kalau belakang ni cerah sebab video kita bergerak. Jadi lebih baik kalau kita pilih huruf ataupun letak background lah supaya kita punya tulisan tu tak hilang. Okay, tulisan kita tak hilang bila gambar kita berubah. So kalau paling mudah, yang paling mudah kan, paling kalau yelah kita kadang-kadang tak ada masa nak buat kan, kita je kecilkan video je lah, letak macam ini je. Ni kita letak tulisan-tulisan semua kita letak dekat bawah ni. Video dekat sini. Jadi macam mana video tu berubah apa, tulisan kita tetap nampak cerah. Sebab belakang tu ganti hitam. So kita boleh setting macam ni lah kita punya layout. Jadi sebenarnya cara macam ni paling senang layout. Tu pasal kalau kita tengok dalam TV kan, orang buat video, orang buat berita kan, semua macam ni layout dia.
tepi ni nanti dia buah iklan, buah apa-apa. Bawah ni dia buah dia punya subtitle. Sini video dia. Okay. Jadi bila dia play, nampak macam gini lah. Okay. Kenapa Minggu Sains Segala tu hilang? Sebab dia sampai kat sini je. Kalau nak dia sepanjang-panjang masa ada, tarik dia sampai hujung. So sepanjang-panjang masa dia ada. Okay. So bagi saya lah, ini kaedah yang paling menjimatkan masa lah. Kita tak payah nak risau pasal tulisan punya color, tulisan orang boleh baca ke tak. Tak ada masalah sebab dia duduk kat bawah tu. Okay, dan kita nak ubah tulisan ni pun senang. Dia tak mengganggu video kita yang kat atas ni. Okay, tapi kalau rajin sebenarnya kalau boleh kalau lagi cantik kalau dia dalam video lah. Nanti dia embed dalam video tu. Tapi itulah macam ni. Okay. Sekarang dah tak berapa nampak sebab jalan ni dah cerah. Dah hilang sikit. Okay. So walau bagaimanapun boleh je ubah-ubah dekat sini. Okay, kita check skala, brush color. So kita boleh main dengan setting lah untuk dapatkan tulisan yang macam ni. So macam ni kita dapat background. So ini macam buat subtitle apa benda. Okay lah ada background. Brush color ni background belakang. Text color text. Okay. So banyak betul lah setting dia sebenarnya kalau nak try tengok. Okay. So okay, ada soalan berkenaan teks. Okay, kalau tak ada kita move kepada next punya ni. Sekejap ngecek tengok nota apa benda yang okay. Cut trim. Okay. Text. Okay. Tuan. Ya. Yeah. Kenapa kalau kita nak add scene tu kadang-kadang dia tak keluar kalau right click projek saya tadi? Macam tu ada keluar. Klik kanan. Klik kanan. Bukan klik mouse kiri tu, klik kanan. Right click. Right click boleh. Dia tulis cut copy paste semua tu ke left click? Klik ni, itu klik kanan dia akan keluar yang ni kan? Tak keluar? Saya punya ni simbol kalkulator pula. Bukannya simbol ke ada lagi atas dia sebenarnya Project Explorer Oh, Project Explorer. Oh, okay, dah jumpa Terklik kat mana tu? Bukan, dia dekat objek. Entah, dia hilang dah. Dia pun tak tahu. Tapi dah jumpa. Okay. Satu lagi kan, macam saya kalau buat video, tulisan-tulisan apa ni semua, saya buat dalam PowerPoint sebenarnya. Lepas tu saya import as gambar. Jadi setting-setting ni tak perlu banyak saya tahu. Jadi benda tu semua saya treat as gambar. Bila treat as gambar, sebab kita dah biasa dengan PowerPoint. So kita import as gambar, dia mudah sikit dalam ni lah. So mengurangkan satu learning curve kita lah. Kita nak cepat kan. So semua edit kebanyakan saya buat kat luar. Saya bawa masuk sini cuma nak combinekan dengan video je. Okay. Itu dah sudah. Okay. So video kita boleh cut. Kita boleh tindihkan dia. Kita boleh cepatkan dia. Mungkin ada bahagian video tu kita nak cepatkan. Bahagian video kita nak lambatkan pun boleh. Kita cut dulu dan kita ubah dia punya speed. Kita juga boleh pendekkan dia dengan tarik ujung ni. So kita cut. Ni mesti klik cut. Tarik daripada ujung ni masih cut. Tapi dia hilang lah bahagian kita cut tu. Kalau kita buat yang tadi tu kita potong. So bahagian yang kita potong tu kita masih boleh guna. Kalau kita tarik daripada ujung ni, bahagian ujung tak hilang. Okay. Kita juga boleh zoom. Okay, kita boleh zoom. Okay. Cumanya kalau nak zoom tu pastikan video yang kita ada tu video yang high quality lah. Kalau tidak nanti kita zoom dia pecah.
Okay, so kita try buat satu zoom. Okay, ini video tadi. So, semua benda-benda yang kita nak buat semua ada dekat video effect. Okay, ada dekat video effect. Okay, macam transition ni kan. Transition ni macam nak tukar antara satu video dengan satu video lah. Macam dia akan ada tarik kiri kanan. So, kita tunjuklah yang ni. Ya. So, cut dulu. Ya, saya cari video lain lah. Video ni agak berat. Nak tanya. Ya. Apa video tu hanya video yang kita ambil guna kamera atau yang kita boleh daripada apps kita boleh edit juga? Boleh, asal video. Daripada apps pun boleh. Macam saya buat kan. Saya record daripada, saya basically buat screen capture daripada saya punya komputer. Pun boleh. Oh, pun boleh. Maknanya kita boleh split lah antara suara dengan boleh. Kan dekat app kan setengah dah ada lagu dia kan? Boleh keluarkan boleh lagu. Keluarkan juga lah. Kita keluarkan lagu lah. Okey. Ni dah silap. Nak tunjuk. Okey. Ya. Nanti boleh repeat yang macam mana dua screen tu, satu screen ada dua, macam mana satu video, satu yang gambar. Okay, boleh. Tadi saya cuba tak gambar pun. Boleh kejap saya tunjuk balik. Okay, so ini contoh misalnya kita ada dua video. Okay, kita ada dua video. Satu saya put in the different layer. So yang ni layer atas, yang ni layer bawah. Okay, bila saya play, okay. Alamak, ada suara saya juga. Okay, saya nak buang suara saya. Okay, so saya boleh split audio. So saya buang suara saya. So suara saya dalam video ni tak ada. Okay. Ini pun ada suara. So ini tadi cakap kalau ada suara nak buang boleh buang. So kita basically kalau ni ambil video orang bahasa Inggeris tu kita boleh terjemahkan bahasa Melayu, lepas tu kita record balik. So sekarang dah tak ada suara. Yang tadi asal ada suara. Okay. Jadi cara nak buat dua video. Okay, jadikan dalam dua layer yang berbeza. Ini sebenarnya dua-dua video ada. Cuma satu tu dekat belakang. Kita tak nampak. Okay, apa yang kita kena buat ialah kita kena kecilkan size video ni. Okay. So kita klik sini. So dia akan keluar border ni kan. So kita just kecilkan dia. So kita nampak video yang dekat belakang sekarang. So video kat belakang ni pun kita kecilkan lagi. So baru kita boleh susun dia. Macam tu. Okay. So basically sekarang kita ada dua video yang jalan serentak. So ni dua video. Okay. Boleh di dua video. Okay, video ni juga kita boleh sebenarnya kalau kita nak, kita juga boleh resize dia. Maknanya kita boleh ubah scaling dia. Okay, misalnya kita nak lebarkan dia ataupun nak tinggikan dia pun boleh. Dan kita juga boleh pergi dekat editor, video effect, transform. Okay, kita juga boleh rotate dia kalau kita nak. Kita boleh rotate, kita boleh mirror dia, kita boleh crop.
Okay, kita juga boleh crop video. Okay. Okay, so cara nak crop ialah, okay, so ini video dia. Video ni kita nak crop. So kita crop macam ni. Okay, so kita tengok balik dekat video. Kenapa dia kecil? Sekejap, patutnya dia crop. Okay, so crop mode, crop and resize. Okay, kita tak nak crop and resize. Kita nak crop aja. Crop border. Kalau crop and resize nanti dia akan resize balik. So kita nak buang. Oh, kenapa tak jadi? Okay, so kita boleh crop macam ni. Okay, apply effect. Okay. So, balik pada yang video tadi. Okay, bila kita play. Okay, so video kita tinggal bahagian yang ni je. Bahagian yang lain tu kita buang. Misalnya kalau ada video kita tiba-tiba ada kucing lalu ke apa, kita boleh buang bahagian yang ada kucing lalu tu. Ambil bahagian yang kita nak aja. Okay. Dan dengan fungsi crop ni juga, kita boleh buat, kalau nak buat lah, efek yang macam apa, dua orang yang sama tau. Mana kita letak kamera kita tripod, kita ambil dua kali video. Satu kita di sebelah kiri, satu kita di sebelah kanan. Satu video tu kita cropkan separuh. Jadi kita akan nampak seolah-olah kita bercakap dengan diri kita sendiri. Misalnya kalau nak buat video lecture, mengajar diri sendiri, bolehlah guna konsep ni. Okay. So ini crop. So cropping video ni kadang-kadang payah juga nak buat. Kita nak buang certain part of the video kan. So kita boleh guna dekat VSTC ni untuk buang, untuk cropkan kita punya video. Okay. Saya nak tanya kan, biasanya kalau biasanya saya tengok lecture orang lain lah, dia ada gambar video dia, ada video dia, nota dia, lepas tu dia tengah cakap. So dalam satu video, dia ada screen yang nota, ada screen yang gambar dia sendiri. Itu pakai editor untuk edit kan, atau memang boleh terus ada software yang macam mana yang terus boleh ambil? Okay, sebenarnya kan kalau nak buat macam tu lah, satu cara kita pakai yang macam Google apa, kita pakai Google Meet punya record pun dapat rasanya function macam tu. Ataupun satu lagi yang saya buat ialah saya buat Google Meet macam ni, buat kelas, okay, tapi saya login dua account. Satu saya login pakai telefon, satu saya login pakai komputer. So apa saya buat ialah yang dekat telefon, saya guna untuk control nota. So nota saya akan display as presented sebagai komputer, sebagai peserta. Jadi bila benda tu berlaku dalam Google Meet yang saya nampak dekat komputer, saya akan nampak nota saya full screen, bukan full screen lah, yang besar, dekat besar sebab saya punya telefon tengah presentkan nota saya. Dan saya record the whole screen. Jadi saya tak payah buat editing yang kedua. Saya tak payah dua kali edit. Okay. Ataupun saya buat lagi satu cara ialah, sebab saya pakai dua monitor, so saya boleh record kedua-dua monitor dan lepas tu saya lapikkan saja. Misalnya kan, saya tunjuk satu contoh Sekejap, saya ada buat benda ni sekejap. Okey, sini
Okay, ini contoh saya record screen lah. Basically saya record screen, tapi screen saya ada dua. So kalau perasan kan, okay, ini yang saya present. Okay, ini monitor yang kedua, ini monitor pertama. Okay, nanti bila saya masukkan dalam VSDC, saya akan copy semua video ni, sebelah kanan ni, saya akan pastekan dekat bahagian ni. You are presenting ni, saya akan pastekan benda ni. Lepas tu saya akan export sebagai satu video yang full lah. So ini basically kalau Google Meet tak benarkan kita record lagi lah. So lepas tu saya akan gabungkan dalam ni. Okay, saya gunakan BSDC untuk gabungkan nota yang ni dan apa yang saya cakap dan video apa dan peserta-peserta di sini. So dia jadi macam tu. Itu satu teknik lah sebenarnya. Tapi bergantung pada keperluan lah. Tapi bagi saya lah yang paling mudah lah kalau kita ada satu monitor saja, kita login pakai dua account. Login pakai dua account. Satu account kita akan present nota. Satu lagi account baru kita cakap yang kita record. Itu lagi mudah lah. Encik, tapi kalau login dua account, dia bukan ada noise ada noise tak, tapi satu account tu kena offkan dia punya mikrofon, offkan sound terus. Dia ada option atas tu. Maknanya dia tak ada bunyi, tak ada suara, tak dengar apa. Dia just for presentation je. Itu paling kurang kerja lah. Tapi kalau rajin kita boleh sebenarnya ambil dua-dua video tu, lepas tu kita gabungkan dalam VSDC. Dan bawah tu kita boleh buat satu macam, dan bawah video tu kita boleh buat nota macam subtitle, isi penting, point-point, kita boleh buat kat situ. Okay, thank you. Okay. Saya tunjuk satu contoh yang saya buat semester lepas untuk gabungkan ni. Aduh. Okey, ni dia. So macam itulah kita gabungkan video yang kita ambil tu, muka kita tu, kita boleh besarkan, kecilkan, letak dekat tepi tu. Lepas tu letak nota kita dekat belakang. Ataupun kalau kita rajin, ada student kita tanya soalan, kita keluarkan pula gambar dia, letak kat bawah tu macam dia nampaklah siapa yang bercakap kan, kalau rajin lah. Jadi nampak cantik lah kita beri video tu. Okey, boleh So sebab sekarang ni boleh record direct daripada Google Meet, so tak ada masalah sangat. Dia masih yang tak boleh record dah itu. Itu mencabar sikit lah. Okay, so recording tu semua saya buat pakai guna software nama Debut. Okay, sekarang kita cuba buat zoom Macam mana kita nak zoom. Okay, kita boleh zoom dalam video So okay, so pergi dekat video effect. Okay, so dia zoom ni dalam transform. Okay, kita nak zoom so di dalam transform. Syukri, tak nampak skrin. Nampak, jap. Tak present. Okay. Windows. Okay,
So dia dekat ni, dekat video effect transform. So kita akan ambil zoom. Dan dalam ni pun banyak betul benda sebenarnya kalau kita nak try. Kita boleh ubah perspektif, kita boleh flip, kita boleh skew. Okay, kita boleh buat macam-macam. Misalnya kalau kita nak buat satu video dalam tu ada macam-macam aktiviti kan. Sebab nak jimat masa, nak present 2 minit. So kita boleh. Ya. Nak tanya, saya terlambat sikit kot. Okay, bila kita setiap kali kita add video ke, gambar ke apa ke, dia betul. Berada dekat layer dua layer je. Sebab sekarang ni dekat skrin Cik Syukri kan ada layer 5 dengan layer 11. Okay, so mana video yang kita dah tambah sebelum ni, contohnya daripada awal kita letak logo UTHM, lepas tu second tu kita letak front page subjek kita ke. Okay, faham. Okay. Tak nampak dah Okay, dia macam ni. Okay, macam ni dah layer 11. Sebab apa? Setiap kali kita add layer baru, dia akan naik ke satu nombor. Layer yang kita dah delete tu hilang. Okay. Jadi kalau kita nak ulang balik tengok yang dah delete tu. Bukan yang dah delete, yang dah kita add. Okay, yang ni layer 11 dah add. Okay, kita add. Kalau kita tengok, kalau kita nak tengok balik daripada layer 1 yang kita tambah tadi tu, yang kita dah start up dengan intro tadi tu. Okay, kejap. Layer, okay. Dia dalam apa ni? Dalam dipanggil scene. Dia macam ni konsep dia. Dalam satu scene boleh ada banyak layer, boleh ada banyak video. Video kita boleh susun dia dalam layer yang sama. Kalau dia dalam layer yang sama, dia tak boleh bertindih. Untuk tindihkan 2-3 benda, dia mesti ada dalam layer yang berbeza. Misalnya kita nak tindihkan, tadi kan kita buat, Minggu Sains Negara ni, saya nak tindihkan atas video ni. So saya letak dekat sini, so dia akan layer 12. So dia akan bertindih. Macam ni. So dia bertindih. So kenapa dia dekat atas? Sebab dia duduk atas. Kalau dia duduk bawah macam ni, kalau saya tarik dia ke bawah, dia duduk bawah macam ni, dia hilang sebab dia duduk belakang video. Jadi dia kena duduk atas video. Macam ni. Kalau macam ni dia berturutan, dia dalam layer yang sama, tapi dia berturutan, maknanya dia akan buat dulu logo ni, lepas tu baru keluar video. Tapi kalau kita nak tindihkan dia mesti dalam layer yang berbeza. Baru dia akan keluar macam ni. Okey, faham. Jadi apa benda kita boleh taruh macam-macam dalam satu scene tu lah. Kita nak tindihkan macam-macam pun boleh. Misalnya yang ni, lepas tu bubuh sikit subtitle bawah ni, bubuh muka kita dekat atas ni, muka kita tu pun mungkin video. Boleh. So kita boleh jadi macam pemandu pelancong. Selamat datang ke UTHM. Anda boleh nampak di sebelah kanan itu ada bangunan ni, belah kiri bangunan ni. Jadi menariklah sikit kita punya video kan. Okay, macam video ni dah ada bunyi. Okay, kita boleh juga buang bunyi dia. Kita klik dekat video tu. Okay, klik dekat split. So dia akan keluar. Dan kita dapati sound ni pun satu layer lain. So layer dia ni sound punya layer. So kita boleh delete kalau kita nak. Okay. Faham. Dia macam PowerPoint. Dia kita tindih. Okay. Tapi kalau nak tindih dengan mudah tu, saya kata kalau nak tindih dengan mudah, baik kalau video ni kita kecilkan. Kalau video ni kita kecilkan, bawah ni akan jadi hitam. So apa tulisan kita, kalau pakai warna putih je, dia dah timbul. Tak perlu kita adjustkan tulisan kita dengan video kita. Apa video yang tukar pun bawah ni tetap sama. Okay. So bawah ni kita boleh letak teks misalnya. Add object, text. Okay. So add object, text. Text. Okay. Text. Okay. Hold parent duration. Tak sini. Okay. Type selamat datang. Lepas tu dekat sini letak pula video muka kita. So bila video tu jalan, nampaklah muka kita dekat sini, selamat datang bawah ni. Jadi dengan satu video ni dah menerangkan banyak benda. Boleh? Boleh. Okay, kita tengok zoom. Boleh, terima kasih banyak. Sama.
Okey, untuk Zoom. Okey, pergi klik video ni. Pergi pada video effect, transform, zoom. Okay, dia akan tanya kita nak zoom sepanjang-panjang video ataupun ada certain place je kita nak zoom. Dan bila kita nak start zoom, bila kita nak stop zoom. Okay, let's say sebab video saya ni sebenarnya dia jalan dan dia akan nampak library. Dia akan lalu tepi library. So saya nak buat supaya bila dekat library tu dia akan zoom. Okay. Dekat library baru dia zoom. So sebab saya tak tahu timing dia berapa, so saya just letak je lah. Letak dulu, saya tak tahu dia kat mana. Okay, lepas tu saya tengok video tu. Okay, saya nak zoom dia mula daripada point ni lah. So zoom saya akan mula daripada sini. Okay, dan zoom saya akan berakhir dekat sini katakan. Okay, sebab saya nak zoom logo UTHM tu atas tu katakanlah. Yang ni lah saya nak zoom logo UTHM atas ni. Okay, so ini tempat yang saya nak zoom. Okay, lepas tu saya akan klik. Okay, so zoom. Okay, so level dia. Okay, level. Okay, saya nak zoom daripada berapa persen kepada berapa persen. So let's say saya naikkan sampai 300% lah katakan. So nampak dia berubah. Okay, 300%. Okay. Besar sangat tak? Sekejap. Okay, dan dia akan keluar benda ni. Benda ni. Ini yang kita gerakkan untuk tengok dia zoom untuk kita apa? Tembak dia zoom dekat mana. Saya nak zoom kat sini. Okay, kita tengok apa efek dia kepada video kita. Okay, jalan. Okay, terus dia zoom ke 300. Dia tak naik sikit-sikit. Ni dah zoom dah ni, tapi tak cantik lah sebab dia terus zoom pada 300. Kita nak dia macam apa? Pelan-pelan naik kan. Okay. So kalau kita tengok dekat sini. Okay. Sorry, you dah present ke? Tak nampak lah. Oh, iya ke? Presenting? Ya, presenting. Tak nampak Nampak. Nampak. Okay. Saya stop, lepas tu saya buka balik. Okay. Okay, so ada dua cara kita zoom. Tadi saya tunjuk kita zoom X dengan Y secara secara berasingan. Ini membolehkan kita control kita punya zoom X dengan Y. Ataupun kita just control sini je lah. Ini dia akan control both X dengan Y sekali. Okay. Cumanya isu dia sekarang ni, okay, bila saya play, dia terus zoom macam tu. Saya tak nak macam tu. Saya nak dia macam apa, pelan-pelan kan, zoom kan. Okay, sebabnya kita tengok kat sini. Nampak ni? Ni yang constant parameter value. Sebab dia constant. Okay, kita tak nak constant. Kita nak macam ni, naik perlahan-perlahan. Okay, so dia naik macam slope. Macam slope. So slope dia bermula daripada 100. 100 ialah yang asal kan. So 100 ke 300. Okay, tengok 100 ke 300. Dan dia slope naik macam tu. So kalau kita play, nampak? Oh, macam terbang. Okay. Macam terbang naik. Sebab dia zoom, efek zoom tu. So, okay tu zoom. Senang kan? Okay, dia buat video ni sebenarnya tak susah. Cumanya dia yang susah dia bila kita masa ambil video tu kita tak tahu kita nak buat apa. Kalau kita masa ambil video tu kita dah tahu apa benda kita nak edit kemudian, dia jadi mudah.
Sebab kita tahu lah, nanti ambil video macam ni sampai kat sini dia akan zoom, lepas tu gerak ke sini, kita dah plan awal. Tapi selalunya kita memang tak plan awal pun, kita ambil video, lepas tu baru kita tengok apa nak buat kan. Okay, tu jadi kita rasa benda ni susah. Tapi kalau daripada awal kita dah plan benda ni, so dia jadi lagi mudah. Misalnya macam video ni, saya memang dah plan awal nak lalu dan zoomkan ke UTHM ni. Cuma masalah dia depan tu tiba-tiba ada kereta kena break. So video tu tak berpusing. Patutnya dia pusing satu library patutnya. So tak dapat. Okay. Okay, boleh tu zoom. Boleh try out So kita juga boleh ubah kita punya point ni nak zoom dekat mana. Okay, so kalau ni kita rehat 15 minit lah. Rehat 20 ke 20 minit dulu. 15 ke 20 minit dulu. Try dulu ke, nak minum-minum dulu ke. Okay, nanti kita come back dan kita tengok apa-apa soalan nak tanya. Nanti kita jawab, kita sharekan lah. Saya cuba selesaikan dan kita akan share apa benda kita dah buat. Ataupun ada idea nak buat sesuatu efek ke apa. Nanti kita try bincang lah macam mana kita boleh buat efek-efek tu. Okay, mungkin cara kita bukanlah cara yang sepatutnya digunakan, tapi as long as kita dapat results, okey lah kan. Okay, so ada apa soalan sebelum kita rehat? Tuan. Ya. Okay, kejap. Saya nak tanya yang tadi, bila intro tu, tujuan kita create banyak scene tu supaya dia lebih mudah untuk kita control lah kan. Ya, betul. Tapi bila kita nak play balik semua tu, intro video itu masa kita export baru kita nampak. Bila kita export ni macam Tuan buat ni, intro dia tak, intro punya video tadi dia tak, ataupun intro punya image ni dia tak integrate sekali kan? Okay, tak apa. Sebab alang-alang kita dah sampai sini, saya tunjuk terus lah macam mana kita export So export kat sini. Okay, let's see kita dah puas hati lah dengan video kita. So kita pergi export. So dekat sini kita boleh export kepada PC, kepada web. Kalau web automatik dia akan keluar. YouTube, apa benda ni, semua ada. Twitter. So dia akan automatik akan adjustkan kepada social media punya standard lah. Tapi social media sekarang dah hebat. Kita hantar apa video pun dia akan adjustkan untuk kita. Tak ada masalah. So saya biasa guna kepada PC. Okay. So saya akan ambil high quality. Okay. Lepas tu projek saya, so ni output dia, change name tak payah. So banyaklah setting kat sini kalau nak tengok. So kebanyakannya saya pun tak kacau. Okay. So export. Okay. So dia akan tanya kita, nak upgrade tak? Tak payahlah, terima kasih. So saya klik continue je. Okay. Sekarang ni dia akan combine lah, dia akan export project. Okay. So ini kita boleh tengok preview dia sebelah sini. Okay. Okey, bila dah sudah, kita boleh buka dekat sini. Okey, sekejap stop. Okey, ni yang kita dah export tadi. So bila saya play, dia akan paparkan ni selama 3 saat. Lepas tu dia akan mula video. So kita boleh tengok lah. Zoom dia cantik tak? Sebab takut dia pecah. Sebab kita zoom banyak juga tadi. 300.
Okay. So itu kita buat bah export tadi. Boleh? Dia. Kalau sebelum kita nak export, kita nak preview dulu gabungan semua scene tu kat mana nak tengok? Tak boleh. Setahu saya tak boleh. Tapi saya tak pastilah sebab setahu saya memang tak boleh. Cuba kita tengok. Kalau pergi ni preview scene, tak boleh, dia tak dapat. Cubalah cari kalau boleh sebab saya tak jumpa benda tu sebenarnya. Dah lama juga cari benda tu. Tak jumpa. Okey. Camat. Ya. Kalau kita save video kita katalah sejam kan. So, kita akan tengok dia akan duration time untuk dia save tu lebih kurang dekat sejam juga lah. Ya, betul. Okay. Itu sebab dia suruh beli. Kalau kita beli yang apa pro version tu, dia pakai hardware acceleration. So dia akan lagi cepat lah. Kita pakai yang free ni 1 jam dia nak. Tapi bagi saya lah, saya pernah belilah yang pro version tu. Tak laju juga. Mungkin sebab saya punya komputer memang tak ada hardware acceleration tu. Jadi memang tak laju lah. Mungkin dia untuk komputer yang memang ada untuk editing video, memang dia ada hardware acceleration tu baru dia laju. Tapi bagi saya okey je, kita biar ada sejam tinggal lah. Kalau tak pun kita boleh juga buat secara, tapi video kita setakat saya buat tak pernah sampai sejam lah. Video saya semua dalam 5 minit, 10 minit macam tu je. Walau bagaimanapun kalau nak buat video sejam boleh je buat 5 minit. Lepas tu nanti kita buka satu file baru kita combinekan semua balik. Untuk jimat masa lah. Mana kita tengok satu-satu. Tengok 5 minit dah puas hati baru kita combinekan semua. Kalau kita buat terus-terus 1 jam, sekali ada satu part pula ada kucing melompat ke apa benda, video tu tak cantik kan. So kena buat semula balik. Okay, Cik Mat. Kalau kita tengok yang background tu kan color yang sama ada kita nak black, kuning. Kalau kita nak ambil background picture boleh tak Cik Mat? Boleh, tak ada masalah. Macam ni kan. Okay, let's say ni Minggu Saya Segara ni. Okay, let's say ni kan. Kita ambil Cik Mat. Boleh. Kejap. Okay. Present now. Okay, misalnya kan Minggu Saya Segara ni, saya nak jadikan dia background. So saya besarkan dia. Hello. Okay, lepas tu just editor, add object, add video lah. Video. Letak macam tu. Tapi ni tak adalah cantik kan sebab ni just nak tunjuk je. Tapi boleh letak background. Misalnya kalau kita ada corak-corak macam wallpaper kan. Guna tu sebagai background. Lepas tu atas ni boleh kita letak video, letak teks, letak logo pun boleh. Okay, so kalau macam ni. Okay, so actually video ni saya buat time lapse. Lepas tu saya lajukan dia. Okay, sebab nak tunjukkan 3D printing kan. Okay. Okay, so memang boleh buat. Kalau belakang tu nak letak gambar pun boleh.
itu saya kata kalau macam kita kadang kita nak buat macam video untuk macam katakan library nak buat video kan, video so boleh bawah tu letak dia punya teks penilaian, atas tu video ini benda apa benda-benda, lepas tu tepi tu tak gambar orang bercakap menerangkan apa benda yang video tunjukkan. So dia nampak cantik lah macam tengok dokumentari kan, orang menerangkan terus kat situ. Lepas tu belakang tu letak logo. Okey, ada apa soalan lagi? Okey, kalau tak kita rehat sampai pukul 11 lah. Ni pun dah 10.43. Ya. Saya punya yang background, bukan background, dia punya canvas tu dia jadi kecil. Yang kecil Syukuri ni kan macam penuh kan, dia punya hitam tu sampai ke atas tu. Jadi saya punya tengah-tengah kecil je. Macam mana nak besar kan? Tengah-tengah kecil? Yang ni saya punya penuh kan? Oh, dapat kecil Okey. Okey. So pergi dekat atas kali ni, projek macam saya punya nama projek saya. Okey. Dia akan keluar saya punya canvas kat sini. Akan keluar dia punya size. So actually saya punya size ialah 1280720. Ini HD punya size. So betul tak ni size ni dapat? Size. Kejap minus width height. Yang saya pun tak keluar lah pula. Okey, klik projek saya. Okey. Okey, so kat tepi ni dia akan keluar. Okey, lepas tu? Dekat tepi kanan ni dia akan keluar 1280720. 1280720 sama? Sama, tapi dia keluar hitam tu dekat tengah je. Kecil je dia keluar. Tak, cuba dia tak lama. Boleh present screen tak? Boleh present. Sekejap. Tak boleh bayangkan macam mana. Sekejap okay. Cik Syukri stop presenting. Oh, kena stop Okey. Nampak tak? Okey, kejap. Baru nak keluar. Boleh nampak tak? Okey. Kecil ni. Cik tak nampak nak edit. Kecil macam mana? Oh, kecil maksud. Okey, kecil. Okey, kecil ni. Okey. Faham. Nak besarkan macam Cik Syukri tadi, besar macam sampai atas ni, sampai bawah ni kan. Okey, boleh. Boleh faham. Okey. Nak tekan kat mana ya? Okey, sekejap. Okey, dekat ni. Mana pula? Bagus buat kursus-kursus ni sebab macam saya pun kata kat mana saya punya tak pernah jadi benda tu. So jadi macam kenapa orang ni punya lain? Kita tak tengok komputer orang, kita tak tahu orang punya display tu macam mana. Okay. So saya rasa dia mesti dekat view. Zoom tools. Dia mesti ada kaitan dengan benda-benda ni lah. Tu. Tu. Okay. View. Lepas tu pergi dekat zoom tools. Zoom. Dia akan keluar yang ni. Kita boleh besarkan atau kecilkan. Ya, kita boleh resize sebenarnya benda ni. Kalau ni besar sangat, kita boleh resize ke bawah. Kita boleh zoom besar sikit. Okay. Okay, dapat. Okay, satu lagi kan, itu ada orang tanya, dia kata macam mana kalau timeline ni nak zoom timeline. So zoom timeline dekat sini. Ini zoom. Scale dia, tengok scale dia berubah, scale dia. So ini zoom in, ini zoom out. Okay, kita boleh ubah scale untuk timeline. Okay, pakai ni pun boleh scale untuk scaling dia. Okay, ada soalan lagi? Okay, kalau tak ada kita rehat lah sampai 11.05 lah. Sampai 11.05. Okay, nanti kita sambung Okay.